Ambil mikrofon. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton live. Saya ialah Alia, iaitu moderator pada hari ini. Jadi bersama kita ialah Puan Ashikin. Saya nak bertanya khabar lah. Puan sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bicara kita hari ni ialah mengenai makanan. Tak lama lagi kita ni nak masuk bulan Ramadan. Macam-macam lah bazar akan dibuka, macam-macam jualan lah, juadah akan dijual. Jadi saya haraplah sempena Ramadan nanti tak adalah melakukan perbaziran. Sebab makanan tu ialah satu keperluan untuk kita menambah tenaga. Kita mestilah makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Tapi adakah cukup saja untuk kita makan? Maksudnya kita sedar tak jenis makanan yang macam mana yang kita perlu kita pilih? Bernutrisi ke? Selamat tak makanan yang kita makan? Lepas tu kita kena fikir juga dari mana makanan kita itu datang. Sekarang kita tengok kan zaman teknologi ni bermacam-macam jenis makanan yang telah dihasilkan. Ada GMO lah, non-GMO, ada yang orang kata organik, chemical, yang ada racun. Yang sekarang yang terbaru, yang daging bukannya dihasilkan bukan daripada kita kata sembelih daging. Tiba-tiba daging tu wujud menggunakan teknologi sekarang kan. Yang tu pula macam mana kan? Selamat tak? Jadi macam mana kita nak tahu semua ni? Jadi kita akan rungkai dalam kita punya bicara hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya nak kenalkan kepada semua iaitu panel kita hari ini. Puan Ku Nur Ashikin binti Ku Amir. Puan Ashikin merupakan graduate daripada Bachelor Chemical Engineering UTP dan Master of Science di UUM. Tapi sekarang beliau merupakan penyelidik dan calon PhD dalam pengajian strategik security makanan di Universiti Utara Malaysia. Antara kajian penyelidikan Puan Ashikin ialah security makanan, security manusia, security kesempadanan dan pembangunan lestari. Antara projek yang beliau pernah terlibat ialah dalam Global Governance Summer School di National Cheng Chi University Taiwan selama 6 minggu. Antara projek lain ialah Young Southeast Asian Leadership Initiative YSELI Academic Fellowship on Environmental Issue and Natural Resources Management at the East West Center Honolulu, Hawaii. Macam-macam lagi lah. Maksudnya panel kita ni memang fahamlah mendalam mengenai security makanan. Tanpa kita membuang masa, saya ingin menjemputlah Puan Ashikin mengenai tajuk kita itu security dan kesihatan makanan. Jadi orang mesti akan tertanya, apa bezanya security makanan ataupun bahasa Inggerisnya dikenali sebagai food security dan bezanya dengan keselamatan makanan iaitu food safety. Dan kenapa pentingnya kita kena tahu security makanan ni, apa pentingnya kepada kita. Silakan Puan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alia atas sesi pada hari ini. Baik, kita ada dua term lah. Security makanan, food security dan juga keselamatan makanan, food safety. Yang mana sebenarnya food safety adalah satu bahagian di bawah food security. Security makanan secara definisinya yang dia banyak definisi tetapi yang paling kerap digunakan oleh pengkaji dan penyelidik adalah yang dikeluarkan oleh semasa World Food Summit tahun 96 tentang security makanan itu berlaku apabila semua orang pada setiap masa mempunyai akses secara fizikal, sosial dan ekonomi terhadap makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat serta memenuhi keperluan diet dan pilihan makanan untuk kehidupan yang aktif dan sihat. Jadi dalam satu definisi yang panjang, agak panjang ini, sebenarnya maksud security makanan itu dibahagikan kepada 4 dimensi utama. So 4 dimensi tersebut adalah ketersediaan ataupun availability, yang kedua akses ataupun kebolehcapaian, yang ketiga penggunaan ataupun utilization dan yang keempat adalah stability. Jadi keempat-empat
secara konsepnya keempat-empat dimensi ini perlu dipenuhi untuk mengatakan bahawa kita telah mencapai security makanan. Namun begitu, secara realitinya dia tidak banyak cabaran. Contohnya macam dari segi availability, cuba boleh Alia bayangkan apa yang menyebabkan makanan tidak available di satu tempat tu? Dia boleh jadi macam bencana. Boleh. Bencana, kalau dekat Malaysia ni kita kemarau dia tidak terlalu teruk tapi kalau di kawasan Afrika kemarau dia boleh jadi tempoh yang panjang. Kiranya macam kebuluran boleh berlaku disebabkan makanan tak dapat dikeluarkan, hasil pertanian berhenti. So kira makanan pada masa itu tidak available, tidak tersedia. Tetapi kalau kita tengok dari segi akses adalah sangat relevan dalam konteks kita. Maksudnya ada dua jenis, akses ekonomi dan akses fizikal. Akses fizikal boleh terganggu apabila contohnya berlaku banjir. Macam rumah kita dan pasar raya tu kita tak dapat nak akses sebab jalan yang kita nak ke kedai tu banjir lah. Tetapi akses ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Kiranya macam isi rumah tersebut tidak mendapat pendapatan yang secukupnya untuk membeli makanan. Kira purchasing power, kuasa beli isi rumah itu mempengaruhi akses ekonominya. Bahagian yang food safety ataupun keselamatan makanan tu terletak pada dimensi yang ketiga, iaitu utilization ataupun penggunaan. Maksud pada dimensi ini adalah satu bahagian yang melihat kepada handling, cara makanan itu diuruskan bersih ataupun tidak, adakah dia halal, adakah dia memenuhi keperluan agama seseorang itu, adakah dia memenuhi keperluan diet. Maksudnya orang yang mengandung dia punya keperluan diet dia lain. Kalau budak-budak dia kena minum susu. Kalau orang tua pun keperluan dia lain. So bahagian yang ketiga tu sangat penting dan dia lebih lebih detail, lebih terperinci. Dan bahagian yang keempat adalah stability. Maksudnya bekalan makanan yang kita ada, adakah ia stabil ataupun adakah dia berlaku gangguan disebabkan katakan macam musim perayaan, banyak tahun lepas macam ada isu gangguan bekalan minyak masak. So itu adalah dimensi yang keempat. Maksudnya adakah bekalan makanan kita tu stabil dari segi bekalannya. Okay, saya rasa harapnya yang tu menjawab soalan Alia. Mungkin satu lagi adalah security makanan ni bersifat multidimensi. Maksudnya banyak kepakaran ilmu diperlukan untuk meneliti security makanan. Boleh jadi orang tu daripada bidang ekonomi, daripada bidang katakan statistik ataupun diet ataupun pengajian keselamatan ataupun pembangunan. Bidang-bidang ini melihat security makanan daripada sudut yang berbeza. Okay. Puan. Jadi maksudnya makanan ataupun food safety dia bergantung kepada sesuatu, orang kata dia bukan menidakkan hanya contoh Malaysia. Tapi dia melihat juga kepada agama dia punya diet dia, sebab orang sakit dan orang sihat lain dia punya diet dia kan. Jadi kalau macam tu lah Puan kan, saya pula nak tahulah apa tu perbezaan antara security makanan kita di peringkat negara dan di isi rumah. Maksudnya ada tak beza? Okay. Dari segi peringkat, levels of analysis, setiap peringkat berbeza. Maksudnya security makanan di peringkat global berbeza cara kita nak lihat, sebab dia ada negara yang memang menjadikan ekspor makanan tu pendapatan dia dari segi ekonomi. Contoh macam US, UK, mereka memang mengeluarkan makanan surplus, lebihan makanan untuk dijual kepada negara lain, untuk dieksport. Tetapi dalam konteks Malaysia, kita adalah pengimport makanan. Jadi di peringkat global kita melihat hubung kait antara negara-negara sebegitu. Di peringkat rantau, contohnya kita tengok rantau Asia Tenggara,
Southeast Asia, kita ada dekat 11 negara yang saling berkait. Contohnya apabila Malaysia, kita membeli beras daripada Vietnam. Dan kita ada juga negara-negara lain seperti Indonesia ataupun Thailand, Cambodia, yang negara-negara yang berada di dekat dengan Sungai Mekong, yang memang menggunakan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi. Dan itu mewujudkan pertalian juga antara negara-negara dalam rantau Asia Tenggara. Dan kemudiannya kita lihat kepada sekuriti makanan di peringkat nasional, dengan peringkat negara itu sendiri. Selalunya indikator yang kita guna adalah lebih kepada dimensi availability ataupun dimensi yang dipanggil sebagai self-sufficiency level. Self-sufficiency level ni adalah apabila negara mampu mengeluarkan ataupun menyediakan sumber makanan yang mencukupi berdasarkan kepada demand, kepada keperluan dalam negara tersebut. Jadi dalam konteks Malaysia, contohnya beras, kita mampu mengeluarkan sekitar 67 ke 70% daripada keperluan makanan dalam negara, dan bakinya kita import daripada negara lain. Dan turun lagi kita kepada isi rumah dan juga individu, kita boleh kalau penyelidik dia akan jadi lagi lebih detail, lebih terperinci, sebab dia akan tengok macam sejauh mana isi rumah tu. Kita memang boleh bahagikan isi rumah tu ikut kepada dia punya pendapatan. Maksudnya B40, N40, T20. Tetapi perbezaannya adalah sejauh mana pendapatan isi rumah itu digunakan untuk membeli makanan. Dia tidak semestinya dan secara logiknya tak mungkin kalau pendapatan isi rumah tu 3,000, dia akan spend 3,000 untuk makanan. Tetapi berapa portion ataupun pecahan daripada pendapatan isi rumah tersebut yang digunakan untuk membeli makanan, dan apakah makanan yang dibeli. Jadi apabila kita turun, kita lihat tingkat-tingkat analisis ini, kita makin ke bawah dia makin spesifik dan makin terperinci. Maksudnya Puan, kan Puan kata tadi sekuriti makanan di peringkat negara tu sebab kita banyak import. Jadi maksudnya nak katakan macam mana orang kata, maksudnya khasiat orang yang, maksudnya macam mana nak cakap, di peringkat negara tu, maksudnya dia punya keselamatan dan kesekuriti makanan kita ni terjamin ke? Maksudnya Malaysia ni dia tak boleh keluarkan dia punya, orang kata, self-sufficiency tu ke? Okay, terima kasih Alia. Okay, untuk soalan tu, dia ada 3 cara sesebuah negara tu secara umumnya untuk mencapai sekuriti makanan di peringkat negara. So yang pertama, kita mencapai sekuriti makanan dengan cara mengeluarkan makanan sepenuhnya, pengeluaran domestik. Tetapi kebanyakan negara dia akan mengeluarkan sebahagian daripada keperluan negara tersebut, dan bakinya akan diimport. Yang kedua adalah contohnya Singapura. Singapura sebab kurangnya land mass, kurangnya keluasan tanah dan mempunyai kekuatan ekonomi, jadi strategi yang digunakan oleh Singapura adalah lebih kepada untuk mengimport makanan yang diperlukan. Dan contohnya pada awal pandemik COVID tahun lepas, apabila berlaku export ban, berlaku sekatan ekspor beras di contohnya seperti Vietnam, dia sekat beras untuk dieksport keluar. Singapura sangat cepat mencari negara lain yang boleh diimport sumber makanannya. Itu Singapura. Dan yang ketiga adalah yang kita panggil sebagai food dumping. Ini berlaku apabila terdapat negara yang mempunyai lebihan makanan yang sangat banyak, seperti di Amerika Syarikat ataupun di UK. Mereka mengadakan seperti bantuan makanan kepada negara-negara Global South, contohnya Afrika.
Dan meskipun tujuan misi bantuan makanan itu adalah baik, tetapi food dumping ini sendiri memberi kesan terhadap market pasaran makanan di negara tersebut. Kiranya macam di negara Afrika tersebut sudah ada sumber makanan yang boleh dijual, tetapi apabila datang sumber makanan melalui food dumping ini, harga makanan turun sangat rendah, kiranya pendapatan petani pun terjejas. Jadinya adakah secara umumnya dengan pendekatan yang pertama iaitu self-sufficiency, Malaysia sudah mencapai sumber makanan terutama dari segi ketersediaan. Tetapi kami melihat bahawa masih banyak ruang untuk penambahbaikan. Dan itu yang sedang dikaji oleh kumpulan petani, oleh penyelidik, oleh pensyarah dan juga yang membuat dasar. Saya ada gangguan internet, maaf. Jadi kalau macam tu lah Puan, macam mana pula kedudukan Malaysia dalam security makanan kita? Alright. Dari segi indeks ataupun ranking, Malaysia berada pada tahap yang agak okey. Contohnya dalam Global Hunger Index GHI, Malaysia berada di tangga 57 daripada 117. Dia adalah tahap yang sederhana, macam tengah-tengah lah, 57 daripada 117. Dan dalam Global Food Security Index, Malaysia berada di tangga 43 daripada 113 negara. Tetapi apa yang penting untuk dibincangkan adalah sebenarnya kita suka tengok ranking kan, Alia? Kita suka tengok, yes, number tu penting, tapi apa makna di sebalik ranking tu? Adakah konteks realiti dapat digambarkan dengan baik dalam ranking contohnya GFSI dan GHI. Jadinya seperti yang saya kata tadi, secara umumnya kita adalah negara yang food secure melalui food self-sufficiency level itu. Tapi masih banyak cabaran, contohnya dari segi pertanian, dan sekiranya kita turun lagi ke bawah, kita tengok dari segi food access dan juga penggunaan makanan, adakah adakah orang yang tidak mendapat makanan yang berzat? Ada. Sebabnya contohnya kita baca laporan UNICEF tahun 2018 tentang kanak-kanak di PPR, yang mana mereka menghadapi masalah bantut disebabkan tidak mendapat makanan yang cukup, dan sebenarnya proses dalam pembesaran kanak-kanak umur yang katakan yang kecil itu, apabila dia berlaku gangguan makanan pada ketika itu, kesannya akan terlihat nanti apabila dia sudah membesar, menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Jadi sebenarnya dari satu sudut ia adalah satu kerugian kepada negara. Dan Malaysia juga kini adalah sebuah negara yang net food importer, pengimport makanan bersih, dan kita bukan sekadar mengimport beras tetapi juga makanan lain. Kalau kita bayangkan adalah, saya ingat 10 ataupun 15 tahun dahulu, mungkin kita tidak melihat banyak pilihan makanan import macam coklat import di supermarket, ataupun boleh kata di Perlis ni agak baru untuk kita ada Giant. Tetapi apabila antara kesan globalisasi adalah memang setiap negara akan mengimport dan ekspor adalah fenomena yang biasa, dan setiap negara akan cuba untuk mengutamakan sesetengah jenis tanaman yang kita panggil sebagai konsep comparative advantage. Setiap negara akan cuba untuk cari apa jenis niche tanaman yang boleh dibawa ke depan, yang boleh menjadi sumber ekonomi bagi negara tersebut. Jadi bila ada konsep comparative advantage, boleh jadi sesebuah negara akan
mengutamakan tanaman A yang bukanlah tanaman makanan. Contohnya macam kalau Malaysia kita push palm oil, kelapa sawit untuk dijadikan tanaman yang memang sebuah sejenis tanaman yang bernilai tinggi, tapi pada masa yang sama adalah kesan terhadap peminggiran kepada tanaman makanan, kerana nilai tanaman makanan meskipun memerlukan usaha yang tinggi, input yang sama banyak mungkin ataupun lebih banyak daripada tanaman lain, tetapi harga jualannya rendah. Yang itu adalah cabaran lah di Malaysia. Jadinya apabila kita memberikan keutamaan kepada sesetengah tanaman yang dilihat lebih, orang panggil cash crop, yang bernilai tinggi, kesannya adalah kepada sistem tanaman asal di sesebuah negara. Hello? Ya. Oh, terima kasih. Maksudnya kalau kita nak katakan pasal security makanan ni, dia melibatkan orang kata paling besar ialah sektor pertanian lah kan Puan kan? Jadi kalau macam tu, macam mana pula kita punya peranan sektor pertanian ni dalam security makanan di Malaysia? Mungkin Puan boleh terangkan? Okey, terima kasih Alia. Baik, mungkin sambungan daripada soalan Alia yang sebelum ini. Sektor pertanian di Malaysia adalah sebuah sektor yang sangat dipengaruhi, ia mempunyai sejarah yang panjang. Kiranya sebelum zaman penjajahan sekalipun, sektor pertanian itu sudah pun ada dan ia mengalami pelbagai perubahan apabila pemerintahan kita berubah. Dan contohnya kita boleh lihat pada awal tahun 1900 apabila tanaman getah diperkenalkan, ada usaha daripada petani yang melihat peluang pada tanaman getah tu, mereka ingin berpindah daripada tanaman padi kepada tanaman getah. Tetapi undang-undang pada ketika itu di bawah pemerintahan kolonial menghalang petani untuk menuju ke untuk bertukar jenis tanaman. Dan sebenarnya perkara tersebut perlu difahami dengan baik sebab ia mempengaruhi trajektori sektor pertanian yang sangat panjang, dan oleh sebab itu untuk melakukan perubahan dalam sektor pertanian juga mengambil masa. Itu yang pertama. Cabaran kita yang meskipun kita mempunyai sumber, kita mempunyai tanah, meskipun tidak sebesar Indonesia, tetapi kita mempunyai sumber tanah dan sumber tenaga. Tetapi cumanya cabaran yang berlaku sekarang adalah antaranya amalan pertanian yang tinggi input. Apabila kita mempunyai sistem contohnya padi, kita bergantung input daripada, contohnya petani terpaksa membeli baja, pesticide dan juga benih. Secara umum tiga perkara tersebut perlu dibeli dan ini menjadikan proses tanaman padi itu satu proses yang memerlukan belanja yang tinggi dalam keadaan ada risiko-risiko seperti penyakit, dan penyakit ini berubah daripada satu masa ke semasa, dan kesannya adalah kelangsungan hidup petani itu sendiri, yang mana kalau petani itu tidak mempunyai keluasan petak sawah yang mencukupi, usaha yang dikerjakan tu tidak mendapat hasil yang setimpal untuk dia mendapat kehidupan yang sejahtera, nak kata. Yang seterusnya adalah yang kita panggil sebagai satu penguasaan kearifan tempatan, orang panggil local wisdom. Saya pun, bagi saya benda ni agak baru bagi saya sebab tidak banyak yang menulis tentang kita kata amalan tradisional dalam pertanian ataupun jenis-jenis benih warisan. Tetapi Malaysia memang ada amalan-amalan tersebut dan benih warisan itu pun memang ada dan perlu dilindungi.
Sedangkan pada masa yang sama saya menemui banyak pengkaji di luar yang menulis tentang negara mereka sendiri dan apa amalan-amalan yang dicuba untuk dilindungi oleh petani-petani di sana. Yang mana mereka cuba untuk teruskan amalan tersebut meskipun banyak teknologi baru ataupun metod yang baru yang mungkin lebih cepat, tetapi ada local wisdom yang mereka cuba lindungi dan cuba untuk sampaikan kepada generasi seterusnya. Yang mana yang ketiga adalah cabaran dari segi kelestarian. Ya, apabila kita punya sistem pertanian bersifat input intensif, mempunyai input yang tinggi, kesannya terhadap contohnya kesuburan tanah agak merusingkan. Meskipun kita mendapat yield ulangan yang tinggi pada ketika ini, tetapi isunya adalah dalam jangka masa 15 tahun, 50 tahun daripada sekarang, adakah teknik yang kita gunakan sekarang dapat menyelamatkan tanah tersebut, ataupun adakah teknik yang lebih baik contohnya. Dan kelestarian dari segi sumber manusia itu juga pun sangat sering juga dibincangkan, yang mana apabila orang muda tidak melihat sektor pertanian sebagai satu sektor yang menarik, tapi it is actually very promising. Cumanya mungkin bagaimana kita nak menggabung jalin antara petani dan orang muda tersebut. Maksudnya kalau dia minat nak belajar, dia nak belajar dengan siapa. Mungkin itu adalah satu ruang yang baik yang boleh diterokai. Terima kasih Puan. Betul, saya setuju tu. Macam sekarang kan, bila saya sendiri pun tengok bukan sekadar dalam industri pertanian, tapi dalam industri orang kata industri padi saja, tapi dalam industri pertanian memang kalau kita guna baja chemical ke apa, ya yield tu memang bertambah, tapi pada masa yang sama kita orang kata terlepas pandang, memang nutrisi yield tu bertambah, tapi nutrisi dalam makanan tu dia berkurangan. Sebab saya perasan lah, bila kita makan contoh pisang, bila kita dulu makan satu pisang dah kenyang, tapi sekarang kita kena makan 2 pisang untuk dapatkan balik nutrisi yang ada tu. Tapi macam badan semua orang kan berbeza kan, jadi cara dia nak membakar makanan tu pun berbeza. Jadi saya rasa tu pun penyebab yang menyebabkan masalah obesiti pula. Sebab nanti bila kita kena makan 2 kali atau 3 kali lagi ganda sebab untuk dapatkan nutrisi yang badan kita butuhkan. Tapi waste dalam badan tu tak dikeluarkan dengan cara yang betul. Yalah, kita tak exercise apa semua. Tu benda tu boleh menyebabkan obesiti. Selain tu, saya cakap pasal pertanian lah. Kita pun tengok kan, sekarang ni ada pelbagai faktor yang menyumbang kepada krisis makanan. Ada tak perubahan iklim ni juga menyumbang kepada krisis makanan ni? Kalau ada, apakah contoh-contoh krisis makanan yang disebabkan oleh perubahan cuaca? Mungkin Puan boleh terangkan juga? Okey, baik Alia. Okey, dalam perubahan iklim ataupun climate change, dia adalah satu term yang sangat yang sering dibincangkan ya, dan disebabkan kesannya merangkumi pelbagai ruang kehidupan kita. Salah satunya adalah sistem pertanian dan seterusnya sustainability, kelestarian kepada security makanan. Apa yang berlaku ketika dalam proses perubahan iklim ni, apa yang berlaku? Antaranya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Jadi kesan direct, kesan terus daripada perubahan cuaca yang tidak menentu ini adalah pengeluaran hasil pertanian yang mungkin terganggu, yang mana dalam jangka masa yang sekiranya terganggu pengeluaran hasil pertanian tersebut mungkin akan menyebabkan fluctuation of harga makanan meningkat dengan mendadak. Dan di rantau Asia Tenggara kita boleh lihat sebenarnya fokus diberikan kepada Sungai Mekong disebabkan peranan sungai ini yang mengairi lapang padi di beberapa buah negara utama, contohnya Cambodia, Vietnam dan Thailand.
Dan sekiranya Sungai Mekong ini mengalami penurunan yang berterusan disebabkan perubahan iklim, kesan yang seterusnya adalah kepada pengeluaran hasil pertanian di jerapan padi yang dilalui oleh sungai tersebut. Dan satu lagi concern yang kerisauan ataupun satu lagi dapatan daripada penyelidik yang menulis adalah kebolehan untuk mengadaptasi kepada perubahan iklim berbeza-beza. Maksudnya petani ataupun isi rumah yang mempunyai sumber dari segi kewangan ataupun dari segi pengetahuan, mereka mungkin dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ini dengan lebih baik berbanding daripada isi rumah ataupun petani yang tidak mempunyai sumber. Itu ia akan memudahkan lebih ramai golongan rentan hasil daripada perubahan iklim ini. Dari segi perubahan krisis makanan yang disebabkan oleh perubahan iklim ni, dia agak susah untuk letak direct correlation, tetapi apa yang berlaku di benua Afrika selalunya banyak dipengaruhi oleh faktor cuaca. Apabila berlaku kebuluran, kemarau yang panjang, faktor cuaca memainkan peranan yang sangat besar terhadap sekuriti makanan mereka. Terima kasih Puan. Saya teringatlah beberapa tahun yang lepas kita ada banjir dekat Malaysia. Jadi macam dekat Kedah kan banjir, jadi dia punya tanaman padi pun orang kata terjejas disebabkan perubahan cuaca ni. Jadi at the end, dia akhirnya akan mengimpact kepada negara kita sendirilah. Sebab negara kita pun orang kata pengeluaran padi tu tak mencukupi untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab sampai tu kita kena import daripada luar. Sebab dengan cakap pasal perubahan cuaca ni, nak ceritalah pula sebab sekarang ni kan tengah musim COVID. Jadi kita orang kata dah setahun dah COVID ni. Jadi apakah COVID ni memberi kesan kepada sekuriti makanan kita di Malaysia? Okey, baik. Pada peringkat awal pandemik COVID, kira-kira sekitar bulan Mac dan April tahun lepas, berlaku sekatan perdagangan sebenarnya di antara negara-negara yang mengeksport makanan, contohnya Vietnam ataupun Cambodia. Apabila berlaku krisis, dan ini telah berlaku sebelum daripada COVID-19 sendiri pada tahun 2008, mereka juga melakukan perkara yang sama. Sesebuah negara adalah logik sekiranya negara tersebut akan menjamin keselamatan food security negara tersebut dahulu, kemudian baru akan diambil keputusan sama ada akan diteruskan ekspor makanan itu ataupun tidak. Jadi dalam fasa awal COVID-19, Vietnam telah melakukan export ban. Jadi Malaysia kita beli beras, kita outsource daripada negara lain iaitu India. Dan sekatan perdagangan ini disebabkan fenomena COVID menyebabkan border sepadan-sepadan negara ditutup. Sekatan perdagangan ini bukan hanya berlaku pada beras tetapi juga pada input kepada pertanian, seperti baja, seperti racun, pesticide, dan perkara ini memberi kesan terhadap sektor pertanian secara tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan rantaian bekalan makanan yang kalau kita ingat apabila MCO itu dilakukan, ada gambar yang menunjukkan bahawa pengusaha yang menanam sayur-sayuran, dia tidak dapat membawa hasilnya kepada pasar sebabkan jarak dan juga sekatan-sekatan yang berlaku. Dan itu adalah satu gangguan lah kepada rantaian bekalan makanan. Yang kedua adalah apabila berlaku MCO yang ketat dan ada regulation, ada peraturan yang mengatakan bahawa yang mesti keluar adalah ketua rumah sekian-sekian, berlaku juga halangan apabila
wakil daripada rumah tersebut tidak dapat keluar disebabkan faktor-faktor yang tertentu, jadi akses orang tersebut ataupun isi rumah tersebut kepada makanan terganggu. Itu juga berlaku. Kalau kita ingat ada kes di pasar basah Selayang, apabila berlaku outbreak COVID-19 pun itu adalah satu gangguan dalam rantaian bekalan makanan disebabkan oleh virus ini. Dan yang keempat adalah kesan ekonomi daripada COVID-19. Kesannya adalah apabila ada orang yang hilang pekerjaan, ada orang yang hilang punca pendapatan, hilang kuasa beli individu tersebut, dan dia tidak dapat membeli makanan seperti biasa. Oleh itu COVID-19 ini dia sebenarnya adalah satu punch ataupun satu titik yang mana kita patut berfikir semula cara kita hubungan kita dengan makanan sebenarnya. Adakah kita sekiranya kita melihat makanan sebagai komoditi, dia hanyalah satu transaction yang it is a buy and sell. Kita import dan export. Tetapi makanan sama juga seperti air, kita tidak boleh hidup tanpa makanan dan air. Makanan juga adalah hak kepada semua orang, dan meskipun kita lihat kemampuan ekonomi untuk setiap isi rumah itu berbeza, perlu ada usaha yang jitu ya daripada kerajaan, daripada pengeluar makanan, daripada syarikat-syarikat untuk memastikan bahawa sekuriti makanan ini berada dalam keadaan yang baik meskipun kita berada dalam keadaan yang di luar normal. Dan tapi saya jumpa dalam satu artikel bahawa semasa MCO kadar pembaziran makanan sebenarnya berkurang apabila orang banyak duduk di rumah, dan kajian itu berlaku di negeri Selangor. Apabila orang banyak duduk di rumah, pembaziran makanan berkurang dengan sekitar 15%. Kalau tak banyak bertantan juga yang terbuang, berkurang kerana kita melihat, kita baru sedar rupanya banyak makanan yang sebenarnya kita patut habiskan tapi sebelum ni kita tak sempat nak habiskan. Dan juga apabila situasi kita melihat ya keadaan ekonomi yang agak berisiko, dan kita melihat, kita menghargai lah kiranya macam kalau dahulu makanan tu mungkin kita buang, kali ni kita akan fikir betul-betul adakah kita boleh habiskan dan buang. Mungkin daripada COVID ini, apa yang patut kita lihat adalah krisis makanan adalah satu fenomena yang berulang. Faktor yang mempengaruhi krisis makanan banyak. Dia boleh jadi disebabkan speculation tahun 2008 ataupun kemarau, faktor cuaca, dan COVID adalah gangguan makanan yang berlaku disebabkan penyakit. Jadi perlu ada satu rasa bahawa kita perlu bersedia untuk menghadapi krisis makanan ini dengan apa-apa kapasiti yang kita ada. Yang tu dulu Alia. Terima kasih Puan atas penjelasan yang tu. Sebab kita dah tahu kan COVID-19 ni ialah salah satu disebabkan virus tapi akhirnya memberi kesan kepada kita punya makanan. Jadi kita ni kalau berlaku lagi orang kata krisis macam ni, mungkin bukan daripada segi penyakit, mungkin daripada luar, kita tak pastikan ekonomi. Jadi apakah persediaan kita? Jadi untuk orang kata nilakan faham lagi lanjut, berdasarkan kajian yang Puan tengah buat sekarang ni, macam mana isi rumah dan individu ni nak mengekalkan kelangsungan hidup dalam tempoh apabila kita berlakunya gangguan terhadap sekuriti makanan ni? Okey. Baik Alia. Okey, yang mungkin soalan Alia ni lebih berkait dengan kajian saya yang lepas, bukan yang sekarang ya. Okey, dalam sekuriti makanan dia ada satu
terma yang dipanggil sebagai mekanisme tindak balas ataupun coping mechanism. Coping mechanism ini berlaku apabila sesuatu isi rumah ataupun individu tersebut berada dalam keadaan tertekan disebabkan pelbagai faktor, tapi kalau kita lihat daripada segi sekuriti makanan, coping mechanism ini diambil ketika bekalan makanannya terganggu. Seperti yang Alia sebut tadi, dia boleh jadi disebabkan faktor ekonomi, kiranya macam tiap bulan gaji masuk tetapi disebabkan COVID, orang tersebut diberhentikan ataupun dipotong gaji, dan kos sara hidup juga makin tinggi kan. Apa yang kami temui dalam kajian di kawasan Padang Besar dan Bukit Kayu Hitam tersebut adalah coping mechanism yang diambil oleh isi rumah B40, yang mana mereka, kita assume mereka adalah dari segi ekonomi, kuasa beli mereka adalah tidak terlalu tinggi, namun mereka juga menerima bantuan daripada kerajaan ataupun pihak-pihak bukan kerajaan. Isi rumah dan individu ini ketika menghadapi fasa sebegini, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu adalah mereka yang mengambil strategi yang kita boleh kata positif disebabkan kesan kepada strategi tersebut ia dapat melanjutkan kelangsungan mereka tanpa memberi kesan yang buruk kepada kesihatan contohnya. Tindakan yang dalam tempoh yang agak panjang dia agak negatif. Okay, dari segi strategi yang adalah bagi isi rumah mempunyai tanah yang punyai, kalau ada tanah tepi rumah, benda yang agak simple, mereka belayam, mereka tanam jagung, mereka cuba untuk kurangkan pembelanjaan untuk membeli makanan dengan cara menanam makanan sendiri, ialah menanam jagung ataupun cari hasil sumber makanan yang berdasarkan. Kalau di Perlis ni, kita ada, kalau ada musim panas ni kita akan nampak ramai orang yang akan ke mengail, kita panggil mengail. Maksudnya orang ke tali-tali air, orang mengail ikan, dan perkara ini dari satu sudut dipanggil sebagai ecological safety net. Mereka menggunakan kelebihan ekologi, maksudnya kita ada pokok, ada buah untuk mencari sumber makanan meskipun mempunyai kuasa beli yang rendah. Dan yang kedua adalah strategi yang agak kita boleh kata dalam jangka pendek ia menyelesaikan masalah mereka. Contohnya mereka kurangkan makan, instead of makan sehari 3 kali, mereka makan sehari 2 kali, ataupun kurangkan portion. Memang ada kajian yang menunjukkan kalau ada satu isi rumah yang ibu ataupun yang perempuan akan mengurangkan portion untuk beri makan kepada yang lelaki contohnya, ataupun mereka meminjam wang daripada jiran. Dalam kajian yang lain ada yang macam terpaksa minta kuah kari dengan jiran. Nak cakapnya apabila berada dalam keadaan tertekan, banyak strategi yang dilakukan oleh isi rumah sebab kita nak survive, kita nak kelangsungan hidup tu. Tetapi cabaran kepada katakan penyelidik, kepada NGO adalah bagaimana kita nak galakkan strategi yang positif, yang kita empower isi rumah tersebut supaya mereka dapat makan dengan sihat, dengan berhasiat, meskipun berlaku cabaran ataupun halangan dari segi ekonomi, tetapi makanan sebagai sebuah hak, mereka boleh dapat akses terhadap makanan tersebut. Dan mungkin untuk share konsep urban gardening, kalau di luar dia orang panggil guerrilla gardening, agak dipopularkan di luar. Guerrilla gardening maksudnya kalau ada tanah-tanah terbiar tepi jalan, mereka akan tanam, tak kira lah tanam pokok, tanam sayur-sayuran ke untuk dimakan. Sebab mungkin di kawasan bandar dia tidak
sama ya, di kawasan luar bandar mungkin lebih mudah untuk dapatkan akses kepada tanah, tapi kalau kita duduk di kawasan rumah yang banyak beraras tinggi, cabaran dia berbeza. Tetapi dari segi tindakan isi rumah dan individu semasa dalam tempoh apabila sekuriti makanan mereka terganggu, begitulah, ada beberapa strategi seperti yang tadi tu. Tetapi jika kita nak lihat dalam keadaan sekarang pun masih banyak yang boleh dilakukan ya. Contohnya macam individu ataupun isi rumah sebagai pengguna, mereka boleh melakukan keputusan, boleh kiranya kita ambil keputusan instead of kita beli daripada pasar raya, kita nak beli terus daripada petani. Itu adalah satu tindakan yang baik. Maksudnya kita nak tahu kita nak sokong mereka-mereka yang menjadi pengeluar makanan ni, dan kita cuba untuk sokong industri hiliran yang datang daripada pengeluar makanan ni. Contohnya kalau yang mampu mungkin boleh beli beras organik, ataupun mungkin kita boleh beli sayur-sayuran daripada jiran yang tanam di dekat dengan rumah kita. Jadi banyak sebenarnya tindakan isi rumah dan individu yang boleh dilakukan, dan saya harap yang ni dapat menjawab soalan Alia untuk keadaan sekarang. Terima kasih Puan. Saya setuju tu sebab macam saya sendiri pun bila MCO ni sebab nasib baik rumah ada tanah, jadi kita memang start menanam sayur sendiri. Jadi saya rasa tu pun salah satu cara lah, kalau apabila berlaku gangguan kepada sekitar makanan, kita dah ada backup. Sebab kita tak tahu pada masa depan macam mana, kerja kita macam mana, kita akan hilang sumber pendapatan, jadi tak ada duit, kita tak ada kuasa membeli. Jadi saya teringat, saya ada baca kajian lah, macam negara Cuba pada tahun 1972, bila Soviet Union jatuh, jadi Cuba ni pun dia punya orang kata ekonomi dia terganggu sebab dia terkait juga dengan Soviet Union. Lepas tu ada lagi pada tahun yang sama juga dia ada isu-isu lain juga. Jadi cara Presiden Cuba ni, dia orang kata nak ke hadapan, nak menyelesaikan masalah gangguan terhadap makanan ni supaya semua orang ada akses semua. Jadi diarahkan setiap keluarga tu start buat, sebab dia orang ada plotting tanah, jadi start tanam-tanam sayur, buah. Jadi kalau yang ada memang buat pengeluaran makanan pula, yang ada tanaman pertanian ni, okey, dia kata tukar daripada monoculture tu, kita tukar kepada sustainable. Kita tak buat dah pertanian satu jenis sahaja. Kita akan buat pelbagai. Sebab bila kita buat pelbagai, kita dah sebenarnya cut orang kata kos tenaga, duit, sebab kita tak perlu orang kata belikan banyak duit nak untuk baja, untuk pest control, sebab kita tengok alam ni dia dah ada dah cara dia. Orang kata nature works macam mana kan semula jadinya. Jadi kat situ kita dah work smart. Okay. Selepas tu mungkin Puan ada sedikit rumusan sebab kita nak akhir dah ni. Sedikit rumusan mengenai kita punya orang kata keselamatan dan sekuriti makanan kita. Okay, terima kasih Alia. Saya setuju. Macam contoh Cuba yang Alia sebutkan tu, ia berlaku apabila kita didedahkan dengan katakan satu jenis amalan pertanian sahaja, dan mungkin kita tak tahulah kot, kita tak tahu, kita tidak didedahkan dengan rupanya banyak lagi pendekatan-pendekatan alternatif yang instead of monoculture, kita ada juga orang buat ekosistem yang mana dalam satu kawasan tu dia ada macam-macam kan, dan pilihan-pilihan tersebut sebenarnya perlu didedahkan dengan orang awam sebab mereka tidak tahu sebenarnya. Yang mereka juga boleh mencuba-cuba dan discussion antara kira kata penyebaran maklumat dan pengetahuan di antara petani dan orang awam dan pengguna itu perlu dipertingkatkan. Sebab kalau kita nak tengok di negara lain, perbincangan itu adalah lebih banyak dan lebih lebih komprehensif.
sebabnya mereka melihat pertalian di antara aktor-aktor dalam sistem makanan ni bermula daripada pengeluar makanan sampailah kepada konsumer. Dan semuanya ada hak untuk bertanya, ada hak untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Okey, sedikit kita kata recap lah. Untuk yang tujuan saya berkongsi adalah untuk memberikan satu sudut pandang ringkas, overview tentang sekuriti makanan. Dan sekuriti makanan ini dia mempunyai pelbagai peringkat daripada global sehinggalah di peringkat isi rumah. Kita perlu faham bahawa sekuriti makanan adalah hak kepada semua. Meskipun ia adalah sebuah komuniti perdagangan, tetapi jika kita melihat kepada individu, kita melihat kepada isi rumah, ia adalah satu hak yang perlu kalau dari segi kerajaan, ia perlu ditunaikan kepada rakyat dan kesan sekiranya berlaku gangguan sekuriti makanan, terutamanya dari segi kesihatan, dari segi zat, dari segi perkembangan seseorang insan, kesannya adalah besar. Yang ketiga adalah mungkin soalan untuk diri kita. Apakah visi pembangunan kita sebagai sebuah bangsa dan negara? Kadang-kadang cara kita memandang pembangunan itu sebagai sebuah negara yang berindustri, yang banyak pencakar langit. Tetapi kita lupa bahawa pembangunan itu berlaku sekiranya kita berbudi kepada tanah juga. Dan cara kita berbudi dengan tanah itu juga berbeza-beza. Ada orang yang ambil pendekatan dia nak buat sistem pertanian besar-besaran atau ada yang ambil pendekatan yang lain. Dan adakah ia cukup apabila pengeluar makanan yang berusaha keras untuk mengeluarkan makanan tidak mendapat kehidupan yang sejahtera, ya. Berlaku orang panggil disparity, berlaku kesenjangan antara pengeluar makanan dan kita kata syarikat-syarikat yang membuat kita question lah, kenapa pengeluar makanan dibayar sangat rendah meskipun usaha untuk mengeluarkan makanan itu sangat banyak. Dan sekiranya kita melihat katakan visi pembangunan negara ini dalam jangka masa 50 tahun, 100 tahun daripada sekarang, pertanian adalah satu ruang yang sangat luas untuk diterokai. Tetapi trajektori ataupun hala tuju yang diambil daripada sekarang akan mempengaruhi sama ada 50 tahun ataupun 100 tahun lagi daripada sekarang, di mana keadaan sektor pertanian kita dan di mana keadaan sekuriti makanan kita. Dan maybe last one. Tidak ada penyelesaian segera ataupun penyelesaian bersifat one size fits all. Selalu orang tanya apa solution untuk sekuriti makanan. Sebenarnya dia akan jadi soalan yang panjang untuk jawapan tu. Sebab kita akan tengok peringkat dia, kita akan tengok siapa kita nak tengok, adakah kita nak selesaikan masalah isi rumah ataupun petani. Kita perlu pergi kepada isu yang spesifik. Sebab benda tu memang memerlukan orang untuk fikir secara mendalam dan tidak ada penyelesaian yang instan lah. Dan melainkan keterlibatan semua pihak daripada kerajaan hinggalah rakyat. Itu sahaja, Alia. Terima kasih Puan. Ya, betul, saya setuju tu. Sebab solusi kepada sekuriti makanan ni dia memang berbeza. Even walaupun contoh kita dalam satu negara yang sama, Malaysia, tapi orang kata macam Kelantan dengan Selangor dia lain, punya solusi kepada sekuriti makanan lain, betul? Sebab masalah pun berbeza. Mungkin dekat Kelantan sebab berlaku isu banjir. Kalau dekat Selangor pula mungkin berlaku kemarau. Jadi kita tak boleh orang kata samakan satu solusi tu kepada satu masalah saja. Sebab dia pun ialah faktor environment pun kita tak boleh nak tolak. Jadi sebelum tu, sebelum kita nak tutup lah, mungkin ada soalan daripada penonton ke nak tanya kepada panel kita? Saya beri masa dalam 2 minit ke kalau ada yang nak bertanya?
Oh, nampaknya tak ada soalan daripada penonton. Jadi kalau macam tu, kita tutup je lah kita punya bicara alam pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga kepada Puan Ashikir sebab sudi bersama kita selama 1 jam. Dan saya nak ucapkan banyak minta maaf kalau ada kesilapan dari pihak kami juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih Alia. Terima kasih Puan. Malaysian Interface Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama.